Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan, dan mudah-mudahan Allah memberkati umur kita ya, dan dimanfaatkan ke jalan yang betul. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah masuk pada tahun yang baru yang merupakan satu perkara yang amat penting, bahawa umur kita pun makin lama makin meningkat. Jadi usia kita makin lama makin meningkat. Dia tidak ada arti usia itu akan turun selepas ini. Namun yang pasti usia kita akan berhenti selepas ini. Apa yang paling penting, kita menambahkan siri amalan-amalan soleh kita supaya ianya menjadi bekalan yang terbaik, dan sudah tentu bekalan yang terbaik itu adalah takwa, beriman kepada Allah, beriman rukun iman dengan cara yang betul. Maka itulah sebaik-baik bekalan, kerana ianya akan menentukan syurga neraka kita. Ya, kalau kita iman kita bermasalah, segala-galanya akan masalah lah. Itu je. Kalau iman kita betul, maka insya-Allah segala-galanya akan berjalan dengan betul. Baik. Jadi saya masih lagi alhamdulillah berada di Madinah Al-Munawwarah ini, dalam Masjidil Nabawi ini. Ya, secara langsung live dalam Masjid Nabawi. Alhamdulillah, di bahagian ni bahagian perempuan, dan di sana Raudah di kanan saya ni, Raudah. Ya, memang dah ditutup untuk laluan para jemaah wanita untuk masuk Raudah pagi ni. Kita tahu Raudah pun dah ada aplikasi untuk masuk. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan urusan mereka semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi membicarakan bab lemah lembut, dalam muka surat 259, bab lemah lembut yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, akhlak ulama salaf yang menjadi contoh kepada kita. Bab lemah lembut ini terbahagi kepada 3. Pertama, lemah lembut kunci meluluhkan. Dan dengan adanya akhlak yang mulia ini, dia akan menggoda ataupun dia akan memberi impak, kesan yang cukup baik kepada mad'u kita yang kita dakwah. Kemudian yang kedua, Allah mencintai kelembutan. Ya, Allah mencintai kelembutan. Dan yang ketiga, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok dalam bab ini, kita akan bicarakan di mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan dia mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Ya. Jadi Allah suka kepada kelembutan dan kerja buat kita dalam keadaan betul. Terutamanya dalam bab kelembutan ini, dia akan mengalahkan segala-gala ya kekerasan. Oleh kerana itu kita menyaksikan bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dari sudut akhlak dia dalam berhadapan dengan golongan-golongan kafir Quraisy yang pada ketika itu bersikap kasar. Dan kita tahu bahawa sifat itu adalah sifat yang agak mencabar, kerana apa? Dia menahan kekuatan dia dengan kesabaran. Ya, dengan akhlak yang lembut. Dia tidak akan balas suatu perkara itu melainkan dengan kebaikan. Itu adalah sifat para nabi. Yang mana para nabi akan membuat keputusan yang terbaik dan dia akan menyelesaikan dengan cara yang baik. Dia tidak mendahulukan kekerasan, tetapi dia mendahulukan kelembutan. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dalam bab ini, dalam tajuk yang kita baca, yang ini bab lemah lembut dalam buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Maka insya-Allah mudah-mudahan akhlak ini menjadi contoh kepada kita supaya dapat kita melakukan amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan terbaik ini dengan cara yang betul. Insya-Allah. Allah musta'an. Baik. Jadi bab akhlak salaf ini amat penting kita ketahui. Ianya merupakan satu akhlak
yang menjadi contoh kita dan kita akan ikut dia mengikut apa yang ditetapkan. Baik, lemah lembut kunci meluluhkan hati. Ya, lemah lembut kunci meluluhkan hati. Lemah lembut merupakan sifat yang mulia yang wajib ditanam dalam pribadi setiap Muslim. Dengan sifat inilah Allah meluluhkan hati manusia hingga menjadikan lembut dan terbuka terhadap sesama. Apabila setiap Muslim mampu menghiasi dirinya dengan sifat ini, nescaya dia akan mampu meluluhkan hati orang lain. Hal ini kerana manusia selalu condong kepada orang yang murah hati dan bersifat lembut kepada sesama manusia. Manusia cenderung menjauhkan diri dari orang yang kaku, tidak kenal belas kasih dan tidak baik terhadap sesama. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan tajuk yang diberikan ialah berkaitan dengan lemah lembut ini. Memang sifat manusia suka kepada lemah lembut. Ya, sifat manusia asalnya memang suka kepada lemah lembut. Sebab kata orang kalau kita tengok servis, kita nak servis yang terbaik dengan cara berbicara, cara dia menguruskan kita tu dengan sifat yang profesional. Lemah lembut adalah sifat yang profesional yang kita kena faham, yang mana ianya merupakan sifat yang Allah suka. Dan orang suka. Bila Allah suka, orang suka. Sifat inilah yang menjadi contoh kepada Rasulullah SAW sehingga ia digelarkan orang yang terbaik di kalangan bangsa Arab dan bahkan dia terkenal dengan Al-Amin di Madinah satu ketika dahulu. Di Mekah satu ketika dahulu. Di saat orang kafir Quraisy berakhlak tidak baik tetapi munculnya Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulia. Maka itu menyebabkan Islam berkembang begitu hebat, begitu dahsyat kerana tidak ada siapa yang boleh menafikan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa menafikan. Mereka akan menafikan ketauhidan akhlak agama ini, tetapi mereka tidak boleh menafikan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita saksikan bagaimana kelembutan Rasulullah SAW dalam berhadapan dengan kafir Quraisy pada ketika itu, tidak semudah yang kita sangkakan. Ya, pada kaum yang lebih tua daripada dia dan sebaya pada dia, tetapi dengan akhlak mereka itu akhlak yang fasik, akhlak yang keras dikatakan. Ya, tetapi Rasulullah SAW datang dengan akhlak yang lembut. Sedikit bising kerana pintu Raudah telah dibuka. Ya. Perempuan masuk, ya, sedikit bising. Maaf. Semua terkejut. Baik. Jadi, oleh kerana itu akhlak ini memainkan peranan bagi siri pendakwah. Kadang-kadang kita menyaksikan dakwah kita berhadapan dengan masalah, bukan masalah kebenaran, tetapi masalah akhlak. Mereka menolak siri dakwah-dakwah Islam yang sebenar ini disebabkan akhlak bermasalah. Tetapi zaman Rasulullah SAW, mereka menolak kebenaran. Ya, akhlak Rasulullah mereka puji, tetapi kebenaran. Di sini kebenaran dah clear, tetapi akhlak pendakwah-pendakwah itu yang menjadi masalah. Minta lindung kepada Allah terutamanya. Saya minta lindung daripada kejahatan diri kita masing-masing. Takut. Kerana disebabkan kita, Islam terjejas. Disebabkan akhlak pendakwah, Islam terjejas. Ia merupakan satu perkara yang perlu direnung oleh para duat, para pendakwah, para asatizah, para ustaz-ustaz, ya, supaya dia menjagakan akhlaknya. Apabila kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita sangat memerlukan kelemah lembutan. Baik lemah lembut terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama makhluk. Perilaku kasar, ceroboh dan gegabah hanya akan mengakibat keburukan dan kerugian. Sebab keindahan dan kebaikan itu selalu bergandengan dengan sikap lemah lembut sebagaimana sabda Rasulullah. Okey, kita sendiri menyaksikan dalam sistem keluarga kita lah, sistem keluarga kita. Kita akan menyaksikan bagaimana sistem keluarga kita itu kalau di antara kita tidak mempunyai sifat lemah lembut. Kita boleh tahu dah bagaimana kalau suami kita dalam keadaan tidak ada sifat lemah lembut, bertolak ansur, dan isteri kita yang tidak ada sifat lemah lembut, ya, kestabilan tidak akan berlaku.
Ya, kalau dua-dua jadi panas, dua-dua dua-dua lembut bagus. Dua-dua jadi panas, ya, macam batu api yang menyala, keadaan yang api yang membara, dia akan merosakkan sistem rumah tangga kita. Oleh kerana itu sifat lemah lembut itu, seorang suami yang bijak, seorang isteri yang bijak, dia akan menggunakan sifat lemah lembut itu sebagai jalan untuk mengekalkan suasana rumah tangga yang damai, aman damai. Ya, selagi tidak melanggar syarak, dia akan cuba melonggarkan, pemudahkan. Baik. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Maksudnya, apabila sifat lemah lembut pada suatu, nescaya ia akan menghiasinya. Ya? Jika lemah lembut itu ada, maka dia akan menghiasi seseorang itu. Namun apabila sifat itu dicabut dari suatu, nescaya dia akan menodainya, dia akan merosakkannya. Maksudnya lemah lembut ni kalau ada pada satu peribadi, dia akan mencantikkan dia. Walaupun dia tak berapa nak cantik, tetapi dia cantikkan. Ya, berbandingkan dengan sifat yang tidak ada lemah lembut, ya, walaupun orang tu cantik, tapi jadi tak cantik. Ya, akhlak dia jadi, ya Allah, muka orang itu muka cantik tapi buruk perangai, kan, macam tu. Ya, muka cantik tapi buruk akhlak, buruk perangai, ya, nampak aja muka cantik tapi nyakit orang, nyakit hati orang. Itu perkataan yang biasa kita dengar. Itu disebabkan, ya, akhlak yang tidak mulia itu muncul. Tetapi alangkah indahnya jika dia mempunyai kecantikan, akhlak dia pula cantik. Ya, subhanallah. Itu pasal di antara perkara yang agak menarik bagi wanita-wanita, terutamanya gadis-gadis, ya, yang mana dalam usia remaja, yang ramai yang akan meminangnya. Apabila Rasulullah mengatakan sifat wanita tu di antaranya, apabila anak-anak dara bila nak berkahwin, kita tanya dia nak berkahwin ke, kamu nak berkahwin ke tidak? Apa dia? Dia tidak akan menjawab. Tetapi secara kasar, dia akan senyap dan tidak bercakap. Ya, kerana sifat mereka tu bila nak, ya, mereka akan senyap dan cakap kerana sifat pemalu dia tu. Ya, pemalu tu. Dan kalau dia tak nak, dia cakap tak nak. Okey, jadi mengisyaratkan kepada kita, sifat ini amat penting. Sifat pemalu yang ada pada dirinya melambangkan kelembutan dia dan kebaikan dia. Berbandingkan zaman sekarang ni, apabila baru nak tanya, nak bincang, nak kahwin, tengok ada belakang motor, mat yang disuka tu. Na'udzubillah. Jadi ini di antara masalah yang berlaku. Okey, baik. Jadi apabila sifat lemah lembut ini ada dalam suatu, nescaya dia akan menghiasinya. Namun apabila sifat itu dicabut dari suatu, ia akan merosainya. Kelemah lembutan diibarat kunci bagi kebaikan dan keberuntungan. Sentuhan kelembutan, sikap biasa meluluhkan hati orang lain, melunakkan jiwa yang keras dan menyandarkan hati pendengki akan kekeliruan selama ini. Dengan arti kata lain, sifat lemah lembut yang dimiliki itu, dia akan mencairkan orang lain. Itu pasal dalam bab-bab ini kita menyaksikan bagaimana kalau seorang tu dalam sistem perniagaan, ya, macam multi level, pandai bercakap, lembut, juga orang suka. Apa juga, bukan itu saja, apa juga perniagaan, apa juga kerja-kerja yang dibuat diiringi dengan sifat lemah lembut, Masya Allah, orang suka. Tidak dinafikan. Bahkan hati-hati yang yang sedang gelora, dia menjadi tenang. Hati yang resah, risau, dia akan menjadi tenang. Jiwa-jiwa ini akan menjadi selesa dengan sifat lembut, lemah dan lembut. Tuan-tuan dan puan, ya, saya menyantuni haji tahun ini, masih lagi di Madinah. Maka kita menyaksikan kadang-kadang ialah masalah berhadapan di musim haji ini berbagai-bagai. Tetapi cara menyelesaikan itu amat penting dan kelembutan diperlukan kerana waktu musim haji ini tidak sama kita di Malaysia. Berbagai-bagai persiapan kena ada. Terutamanya dalam keadaan sistem yang tidak teratur kadang-kadang. Ya, menyebabkan orang di Malaysia tidak biasa dengan keadaan, terus melatah, dan ada yang cepat marah dan ada yang tidak selesa. Kenapa? Minda mereka menyangkakan Mekah ini seperti Malaysia. Itu dia punca.
Dan duduk dah hotel cantik dah 5 bintang, tetapi yalah biasanya duduk di Amerika ke, duduk di Australia ke, duduk di mana-mana Europe ke, mereka duduk hanya dalam sehari dua je. Tak lama, paling kurang seminggu lah katakan. Jadi makanan itu, ya, dia tengok tak adalah nak berulang banyak sangat. Ya, pasal seminggu, alah paling kurang 3 hari itu dah berbeza-beza, dah okey dah. Tetapi bila dia berada di bumi Mekah ni, duduk sampai 40 hari, ya, maka dia datang walaupun hotel tu hotel 5 bintang, dia datang komplain dia, apa asyik-asyik makan ni, sedangkan ya, dia terpaksa duduk di sini sampai begitu lama. Maka di situ kita cuba nak menyelesaikan. Dia tak boleh diselesaikan dengan kemarahan, kekasaran, tetapi diselesaikan dengan kelembutan. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, ya, kena kekreatifan seseorang itu dalam siri dakwah dia. Baik, kita lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran melalui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri mereka dari sekitarmu. Jadi ini di antara yang Allah isytiharkan, sifat lemah lembut yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi oleh kerana itu kita pun kena berdoa kepada Allah untuk diberikan sifat lemah lembut. Ya, kena ada. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak melihat mak dan ayah dia bersifat lemah lembut, tenang hati mereka. Dia akan menjadikan cahaya kepada mereka. Berbandingkan dia tengok mak ayah dia start daripada A sampai ketua umur dia tu, dia tengok mak ayah bergaduh, kasar, keras, ya. Mereka tidak tenang dan akhlak itu akan datang kepada anak-anak kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan bersifat lemah lembut lah. Kita berusaha jadi orang yang bersifat lemah lembut. Baik. Yang kedua, Allah mencintai kelembutan. Ya, Allah mencintai kelembutan berdalilkan ayat Quran. Ya, kelembutan, lemah lembut adalah satu akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan dia mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sifat kelembutan Allah ini maha suci Allah, ya. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan asma wa sifat dia, ya, kita akan menyaksikan sifat kelembutan Allah ini sebagai satu guideline kita kepada dalam siri seperti bertaubat, ya, dalam siri menyerah diri kepada Allah. Kenapa? Bila kita melihat sifat lemah lembut, orang yang lemah lembut ni kalau kita, ya, berjumpa dengan dia, dia akan berbicara dengan cara yang baik. Lepas tu dia ada sikap pemaaf. Oleh kerana itu Allah ni, innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu adalah maha lembut. Dan dia mencintai kelembutan. Jadi bila dia maha lembut dan dia mencintai kelembutan dan dia bersedia sebenarnya untuk memaafkan kita bila-bila masa. Ya, subhanallah. Kalau kita mengenali pencipta kita dengan cara yang baik, kita akan merasa kagum. Ya, kita akan cuba mendapatkan kesempatan ini untuk membersihkan diri kita. Ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah itu apabila Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, beberapa ayat yang kita terasa lembut. Apabila di dalam salah satu ayat Allah mengatakan, "Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum." Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Ya, lafaz yang diberikan itu begitu lembut. Kalau orang yang faham bahasa Arab, lafaz itu terlalu lembut. Ala tuhibbu, apakah kamu tidak suka an yaghfirallahu lakum, Allah mengampuni kamu? Berarti Allah mengatakan, ya, secara terus kepada kita, wahai hamba-Ku. Ya, kita saksikan dalam Al-Quran begitu banyak sebutan-sebutan, ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran begitu lembut, tapi oleh kerana kita tak faham bahasa Arab, maka kita tidak dapat menghayati. Saya bagi contoh di antara ayat yang menceritakan, ya,
betapa lembutnya Allah berbicara dengan kita. Baik, okey. Di antara ayat tersebut, okey sebentar. Ya ibadiyallazina. Oh, tak jumpa pula hari ni. Okey, ala kulli hal, ayat itu membicarakan kepada kita bahawa Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Okey. Jadi bila ayat tu mengatakan begitu, ya sebenarnya mengisyaratkan kepada kita Allah begitu lembut kepada hamba-hambanya yang telah tersalah. Wahai hambaku yang telah melampaui batas. Kita baca cara kasar. Tetapi bagi orang yang memahami kaedah bahasa Arab, sebutan itu begitu lembut sekali. Wahai hambaku yang telah melampaui batas. Seolah-olah macam kita ni manusia, kita walaupun kita berkuasa nak lakukan sesuatu, masih kita berlembut dengan orang yang bersalah dengan kita. Okey, sudah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu, ampunkan aku. Begitu kaedah dia. Ya, begitu lembut kita bicara. Ya, tetapi bila kita bicara hak Allah itu, sifat dia terlalu lembut sehingga kan kita merasakan Allah itu memujuk kita supaya dah yang silap tu sudahlah silap, kembali kepada aku bersedia maafkan. Oleh kerana itu hadis yang berkaitan dengan Allah turun di langit bumi pada 1/3 malam, ya, kita mengatakan, ya, wahai hambaku, hadis kursi, ya, Allah menceritakan, jika kamu datang dengan membawa dosa banyak sampai ke kaki langit, kamu bertaubat kepada aku, maka aku akan ampunkan kamu. Subhanallah, satu kalimah yang bagi saya begitu menarik sekali. Kalimah yang tidak ada tolak banding bagaimana Allah membuka rahmatnya, pengampunannya kepada kita. Dia mengatakan, wahai hambaku, jika kamu datang dengan dosa banyak mana sekalipun sehingga sampai ke kaki langit dan kamu memohon keampunan kepadaku, aku akan ampunkan kamu. Aku tidak peduli. Tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan kita dah pujuk kita. Ya, Tuhan kita telah ingatkan kita, pujuk kita supaya bertaubat, beristighfar. Datanglah kepada Allah. Dia menyuruh kita datang. Dia tak perlukan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah tak perlukan kita. Ada kita ke tak ada serupa baginya. Dia tetap maha besar dan maha agung dan maha lemah lembut. Tetapi bila dia bukakan begitu supaya kita datang, supaya kita beristighfar kepadanya, supaya kita jadikan diri kita di antara hamba-hamba yang mengabdikan diri dengan cara yang betul, supaya kembalikan diri kita kepadanya tidak ada dosa, maka kenapa kita tak datang? Hanya datang, astagfirullah. Apatah lagi waktu yang disebutkan itu 1/3 akhir malam, Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, dan di waktu sahur itu mereka beristighfar. Oleh kerana itu waktu sahur itu adalah waktu special. Waktu yang mana, waktu yang mempunyai kelebihan dia sendiri. Yang seharusnya kita faham, terutamanya waktu munajat yang paling hebat, hak mana yang kita mampu buat. Itu pasal saya pernah menasihatkan, ya, kalaulah kita terbangun tengah malam, istighfar kepada Allah, tak menjadi masalah. Ya, walaupun kita tak solat, walaupun kita tak bertahajud, tetapi kita paling kurang sebut astagfirullah, astagfirullah. Ya. Okey, baik. Kita lihat dalam hadis yang lain pula Rasulullah mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unuf wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dan memberikan kelembutan apa-apa kebaikan yang tidak diberikannya pada kekasaran. Satu sifat yang lainnya atau sifat yang lainnya. Okey, di sini hadis ini mengisyaratkan Allah suka kepada, Allah itu Maha lembut.
dan dia suka kepada kelembutan. Ya. Ini di antara sifat Allah. Dan tentulah sifat Allah yang Maha Agung ini, ya, kelembutan dia kemuncak segala kelembutan. Berbandingkan dengan kita, lembut kita tidak sampai hak mana yang boleh kita lakukanlah. Okay? Oleh kerana itu dalam bab-bab yang begini, ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita miliki sifat yang mulia ini supaya dijadikan kehidupan kita dengan sifat yang indah, sifat yang mempunyai sifat yang sebutannya sama, kelembutan, tetapi kelembutan Allah itu tidak sama dengan kelembutan makhluk. Okay, baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah berkata kepada Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, lemah lembut dan berhati-hati. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Sifat ini adalah sifat yang besar yang mana Rasulullah SAW telah memuji Asyaj Abdul Qais yang mana ianya mempunyai dua sifat yang terpilih, sifat lemah lembut dan sifat berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melihat di kalangan orang-orang kafir Quraisy pada peringkat awal pun berbagai-bagai sifat mereka ada. Tetapi bukanlah semua yang tak baik. Yang mana setengah itu baik dan mereka itu cenderung kepada agama. Ya, mereka itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mereka tak suka keburukan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam siri dakwah kita pun kita melihat kepada kelompok-kelompok masyarakat. Di kalangan orang kafir pun ada yang hatinya lembut, hatinya baik. Seperti mana mereka nakkan Islam tetapi kadang-kadang mereka rasa keliru. Kadang-kadang mereka rasa takut. Ya, macam kita dapat video yang disebarkan tu. Ya, seorang mu'allaf tu start di bangku sekolah dia telah suka kepada Islam tapi nak masuk tu takut. Dalam usia yang Masya Allah umur 67 tahun baru dia masuk Islam. Ini di antara perkara yang perlu kita fahami. Bukan semua orang-orang yang dikategorikan kafir itu tidak baik. Bahkan kita menyaksikan kalau dah di sekolah dia boleh pakai baju Melayu ke pakai songkok, itu berarti ada potensi untuk dilembutkan hati-hati mereka. Ya, maka kita boleh berdakwah dalam bab-bab yang begitu. Okey. Kemudian alhamdulillah kita ceramah ni walaupun di Masjidin Nabawi tak ada polis pun okey je. Ya, di sebelah saya ni polis tu dia. Ya, alhamdulillah kita tak kacau. Okey, baik. Orang yang perangannya kasar, kaku, tidak memiliki kelembutan akan terhalang dari banyak kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, "Man yuhrami ar-rifqa yuhrami al-khaira." Barang siapa dijauhkan dari kelembutan, maka berarti dia dijauhkan semua kebaikan. Ya, dengan arti kata lain, kalau dia telah diharamkan daripada kebaikan, kelembutan, berarti dia tidak ada manfaatnya. Bukan manfaat macam mana, yakni akhlak dia memang akhlak yang tidak baik. Oleh kerana itu kita kena banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagikan kita sifat yang lembut, sifat yang baik ini. Kerana ini amat penting. Kerana terutamanya kita berkeluarga. Sifat inilah yang paling penting di antara sifat untuk menonjolkan akhlak kita pada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan tahu tak kita bagaimana sifat akhlak Rasulullah SAW dengan keluarganya. Begitu lembut. Ya, ialah kadang-kadang kita menyaksikan di kalangan ummul mukminin, ya, yang kadang-kadang sifat manusia kadang-kadang termarah, tergitu, tergini kan. Tetapi Masya Allah Rasulullah SAW ya settlekan dengan cara yang cukup lembut. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Rasulullah pun pernah menasihati Aisyah, "Wahai isteriku, bersikaplah dengan lemah lembut kerana apabila Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka dia akan tanam sifat lemah lembut kepada mereka." Ya, subhanallah. Syahdu sebenarnya. Bukan syahdu apa? Bila Rasulullah berkata begitu, apabila keluarga kita tidak ada sifat lemah lembut, berarti keluarga kita tidak akan selesa, tidak akan aman. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab kepada kita, keluarga yang bahagia di antara keluarga yang bahagia itu adalah salah satu ialah dengan adanya sifat lemah lembut antara kita semua. Ya, subhanallah. Kerana kita mendapat ya, dan pengaduan ya, mak ayah yang tidak berapa lah kita katakan ya dengan anak-anak
kelembutan tidak ada, dengan kasarnya, dengan isteri, kasarnya dengan suami. Tetapi bila di pejabat, di luar, Masya Allah, lembut selembut-lembutnya. Ini di antara satu fitnah yang besar, tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Ya, ampunkan kita semua. Bila kita baca ni, Rasulullah SAW begitu lembut dalam bicara kepada Aisyah. Kita tahu Aisyah ni, ya, anak dara, yang mana anak dara isteri yang dikahwini dalam bentuk anak dara dan masih kecil, tetapi pentarbiahan yang Rasulullah bagi itu amat penting kepada Aisyah. Kita tahu tak, rasanya kita pernah baca satu kisah yang mana apabila Yahudi memberi salam waktu itu Aisyah ada bersama Rasulullah, lalu dia memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, maksudnya mampulah kamu, ya, ditujukan kepada Rasulullah. Rasulullah kata alaikum. Tetapi Aisyah balas dengan kalimah yang kasar. Ya, kalimah yang kasar. Dikatakan wah, ya, perkataan yang kasar lah. Macam kita, celaka kamu, apalah, kalimah-kalimah yang kasar. Lalu Rasulullah kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya, jangan. Lalu Aisyah mengatakan, apakah kamu tak dengar ya Rasulullah apa yang dikata? Aku dengar dan aku telah jawab. Ya. Kerana apa? Kerana Allah tidak suka orang yang akhlaknya buruk, perkataannya buruk. Ya. Itu dia. Profesional Rasulullah dalam berhadapan dengan kafir Quraisy. Yang mana Rasulullah menegur Aisyah. Kenapa? Perbuatan mereka dah memang buruk, maka jawapannya kita dah bagi alaikumnya ni ke atas kamu, dah cukup. Tetapi apabila ditambahkan dengan perkataan-perkataan yang tak baik, dia menjadikan situasi yang tidak baik. Bahkan bila kita mengeluarkan perkataan yang tak baik, emosi kita terganggu sebenarnya. Dari sudut psikologi, bila kita keluar perkataan yang tidak baik, emosi kita terganggu, jiwa kita ni memeramkan sesuatu. Ya, seolah-olah berdendam. Maka kalau berdendam tu, kita tahulah kesan dendam itu tidak baik. Dia akan geram. Ya. Tetapi bila kita bercakap cara yang baik, maka dia tidak akan letak dalam hati itu sangat. Walaupun ialah geram lah juga, tetapi tidaklah sampai begitu tertekan. Ya, tidak sampai stres. Tuan-tuan dan perempuan, kecantikan dan akhlak Rasulullah sampai di waktu yang begitu pun dia tetap menjaganya. Agak sukar kita dapati. Agak sukar, melainkan illa man rahman rabb, melainkan dengan izin Allah kepada orang-orang yang tertentu. Bukan semua boleh memiliki sifat tersebut. Tidak dinafikan. Tetapi jangan berputus asa, kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah menghiasi. Supaya Allah menghiasi diri kita menjadi akhlak yang baik. Oleh kerana itu, ianya merupakan asas yang penting. Ya, berdoa kepada Allah dan berusaha untuk menjadi akhlak yang mulia. Penting sangat-sangat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak yang mulia. Ya, subhanallah, kadang-kadang kita berhadapan dengan krisis rumah tangga. Terutamanya bagi kaum lelaki, memang tidak dinafikan. Ya, tetapi kelembutan itu dihargai sangat-sangat. Kerana dengan ada sifat kelembutan itu, maka ya menjadi aman. Kita tahu kadang-kadang, alhamdulillah, wanita jika ada juga sifat kelembutan itu yang paling penting dalam rumah tangga. Kerana dia mendidik anak-anaknya. Tetapi bila kita menyaksikan bila tidak ada sifat kelembutan itu, ya tuan-tuan dan perempuan, agak sedih, ya, agak sedih. Dalam siri bergaduh sentiasa, ya, berselisih pandangan sentiasa. Apa salahnya? Ya, apa salahnya kelembutan itu dimunculkan dalam rumah tangga? Ya, si isteri jaga hati suami dan suami jaga hati isteri. Ya, tidak dinafikan ketegasan itu perlu, tetapi kelembutan itu adalah satu perkara yang menyebabkan banyak perkara akan diselesaikan. Baik, kita lihat balik. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengkhabarkan bahawa Allah akan menjauhkan hambanya yang lemah lembut dan menyayangi sesama makhluk dari seksa api neraka. Dan bahawa dia menyediakan bagi mereka syurga seluas langit dan bumi. Okey, sudah tentu dengan akhlak yang lemah lembut ini, ganjaran yang bakal diterima terlalu besar. Ya, ganjaran bakal diterima terlalu besar. Bahkan kita menyaksikan di dalam hadis yang mana orang yang mempunyai akhlak yang mulia ini berada di atas mimbar, di antara mimbar yang terbaik di akhirat kelak. Okey.
Lepas tu kita lihat, diriwayatkan dari Aisyah, suatu hari ada wanita miskin dan dua putrinya mendatangi Aisyah. Lalu dia memberi mereka 3 butir kurma. Wanita itu pun memberikan 2 butir kurma kepada kedua putrinya. Sedangkan 1 butir lagi akan dimakannya sendiri. Namun saat ia hendak makannya, kedua putri meminta kurma itu. Ia pun membelahnya menjadi 2 lantas memberikan kepada mereka. Kejadian itu benar-benar membuat Aisyah takjub. Dan ketika bertemu Rasulullah, dia menceritakan peristiwa itu. Setelah mendengarkan cerita, baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah menjamin wanita itu dengan masuk syurga atau menyelamatkan dari api neraka dengan sebab sikapnya. Tuan-tuan dan perempuan, cantik sekali bila kita membaca hadis ini mengisyaratkan, ya, cukup hebat. Seorang ibu itu cukup hebat dan seorang ayah itu cukup hebat. Ya, saya merasakan kenapa? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini, Aisyah menyaksikan seorang wanita tu mengisyaratkan ada banyak yang boleh kita belajar, study daripada hadis tersebut. Apabila Aisyah didatangi oleh wanita yang kategori miskin, ya, yang mana dia mungkin meminta makanan, dan kita tahu di rumah Rasulullah ni, ya, kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang tidak ada. Dan pada hari itu ada sedikit saja makanan yang kita nilaikan 3 biji kurma. 3 biji kurma besar mana je. Ya, besar sweet kita tu kadang-kadang kurma tu. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan, lihatlah bagaimana Ummul Mukminin menyaksikan dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk pun begitu. Ya, kalau tak ada makanan, dia akan mengatakan, ya Aisyah, kita berpuasa. Ya, ya Aisyah, kita berpuasa. Begitu sekali. Ya, tuan-tuan dan puan, saya rasalah kalau kita hidup di zaman ni, wanita, lelaki-lelaki yang bersifat, yang bukan tak nak kerja, dah bekerja, dah cuba, ada rezeki sikit. Ya, tetapi bila seorang perempuan yang sentiasa tidak puas hati, ya, tidak redha dengan apa yang ada, dia lebih suka, ya, kehidupannya, dia nak kalau boleh kaya sentiasa. Ya, Allah akan uji satu hari nanti. Ya, na'udzubillah lah. Tapi bila ada sifat yang begitu, yang menyebabkan kita lihat, ya, mereka tidak tahu menilaikan arti, ya, kebaikan dari banyak sudut. Lihat dalam kisah ni, apabila wanita tu bagi kepada anaknya, mula dapat 3, okey ni, 1 ni, yang 2 dan 3. 3 untuk mak. Tetapi hati seorang ibu ataupun hati seorang ayah, ya, saya tidak nakkan ibu yang paling dahsyat, tetapi ada ayah-ayah yang unggul dalam bab itu. Ya, dia nak makan tu, dia tengok anak dia makan suka, dia suka. Ini memang tabiat seorang ibu dan ayah, ya, yang bertanggungjawab. Bila tengok anak suka, dia suka. Kadang-kadang dia tak akan makan lagi sehingga anak tu habis makan, kan, nak juga. Dia tengok sampai anak tu dah kenyang, baru dia rasa lega. Baru dia akan makan sisa-sisa. Itu pasal ada yang menceritakan bahawa ibu dan ayah kita ni kadang-kadang penipu. Bukan penipu untuk menipu benda yang tak baik. Tetapi bila dikata, ayah dah makan, dah. Ya, ayah dah kenyang. Kadang-kadang dia tak makan, ayah dah kenyang. Ya, dia terpaksa merahsiakan kekenyangan dia, kelaparan dia semata-mata nak memastikan anak tu makan habis. Ibu-ibu pun begitu. Tapi sayang anak-anak kenapa tidak boleh berfikir. Itu. Saya menyaksikan, ya, saya menyaksikan benda-benda yang begini, apatah lagi dengan musim haji ini kan. Bila saya tengok sahabat-sahabat satu bilik yang petugas-petugas, ya, makan Maggi, yelah. Makan Maggi, nampak dia nak makan tu susah kerana kesibukan tu. Tiba-tiba makan Maggi. Ya, tuan-tuan dah sayu sebenarnya. Saya sayu bukan apa. Bertugas semata-mata nak mencari nafkah. Dalam keadaan makan minum tak teratur. Hanya sempat makan Maggi. Itu pun dia makan, Masya Allah. Lapar kan. Kalaulah anak-anak memahami. Kalaulah isteri di rumah memahami.
Kalaulah anak-anak di rumah memahami, kalaulah isteri di rumah memahami, betapa susahnya. Lelaki baik, kalau lelaki tak baik itu lain cerita. Lelaki baik di kalangan suami-suami kita yang bersusah payah untuk mencari sesuatu asyik, dia akan menghargai. Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya Allah berikan rezeki kita yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Allah. Tetapi yang menarik sekali, bila jiwa-jiwa kita ni, tak kiralah seorang ibu, seorang ayah, ada jiwa yang begitu sayang kepada anaknya dan memberi makan. Oleh kerana itu hadis mengatakan hatta kita kaum lelaki ni mencari nafkah, membagi makan kepada mulut isterinya itu pun dikategorikan sedekah. Dengan arti kata lain, apabila hadis ini mengatakan jika itulah akhlak dia, maka dia termasuk di antara orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan diselamatkan daripada api neraka. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, sikap ini yang boleh menyelamatkan kita. Kita dengan anak kita, isteri kita, ya, ataupun isteri itu dengan suami kita dan anak dia. Maka dia boleh mendapatkan syurga dan dijauhkan neraka hanya dalam urusan rumah tangga begitu saja. Tiba-tiba seorang isteri malas masak, seorang ibu malas masak. Rasanya macam tak kena. Ya. Adakah disebabkan kesenangan kita sampai begitu? Ya, air tangan kita tidak diberikan kepada anak-anak kita, pada suami kita. Sehingga suami terpaksa makan di luar yang subhanallah, bukan dari tangan air kita. Tuan-tuan dan perempuan, ia merupakan satu masalah sebenarnya. Dikaji balik seorang wanita. Ya, kaji balik seorang wanita. Alhamdulillah banyak juga kali ini saya dapat melihat beberapa perkara yang perlu diperbetulkan pada masyarakat. Apabila misalan sahabat-sahabat kita buat program untuk panjat Jabal Nur misalan, ya. Seorang tu suami dia sakit. Sakitlah sikit. Lalu dia perempuan tu memang sukalah kan nak naik tu dengan kawan-kawan. Saya tak tahu lepas tu bila dapat tahu dia pergi juga kan. Jadi saya tanya pergi. Ya pergi. Ya. Saya kata, iyalah nilaian. Seorang suami tu dah benarkan. Dia kata suami dia benarkan. Tapi sakit kan. Dalam hati saya bicara. Ya. Saya bicara. Saya tanya pergi. Pergi. Ya. Suami dah benarkan. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan pada isteri-isteri kena faham. Suami tu baik. Tak nafikan suami tu baik. Dia tidak mahu mengecewakan seorang isteri kalau macam itu sifatnya. Dia seorang yang bertolak ansur. Tetapi bagi kaum wanita kena faham. Bila suami yang begitu baik, ya, maka jangan kita, kerana dalam keadaan sakit, kalau dalam keadaan tak sakit saya tak kisah. Tetapi dalam keadaan sakit, korbankan kesukaan kita itu, setiakan duduk dengan suami, layan dia. Ya, duduk dengan suami, layan dia. Kerana itu suami akan lebih menghargai. Ya, lebih menghargai. Berbandingkan kita ikut, aku nak pergi juga ya, bersama kawan-kawan. Sebenarnya satu perkara yang bagi saya adalah satu perkara yang silap. Seharusnya dia kena duduk dengan suami dia. Tak apalah, saya nak tengok abang sakit. Ya, apatah lagi di perantauan begini. Tuan-tuan dan perempuan, terutamanya ibu-ibu, perhatikan, elok-elok, telitikan. Seorang suami kalau dah sampai tahap baik begitu, jangan dipandang remeh. Ya, kebaikan suami itu jangan dipandang remeh. Ya, perlu dihargai dan perlu kita bertanggungjawab menjaganya. Tapi sayang, ya, apabila saya tengok begitu, saya akan menasihati dia kerana belum lagi. Saya nak menasihati dia secara berdepan, perseorangan. Kenapa? Tak berapa sedap lah depan lelaki. Tapi saya dah bercakap 2 kali depan suami, bersama dengan suami.
takkanlah pergi katakan ya kita bercakap tapi kita nak bagi nasihat supaya berhati-hati. Bila suami itu bersifat yang begitu dalam keadaan dia sakit, jangan pergi layan, jagalah suami. Suami itu akan menghargai dengan tindakan yang berikut. Okey, baik. Kita lihat lebih jelas lagi Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani, maksudnya, maukah kalian jika aku berikan tahu mengenai orang yang diharamkan disentuh api neraka dan neraka pun diharamkan menyentuhnya? Dia adalah setiap Muslim yang dekat di hati manusia, mudah saat bermuamalah dengan mereka, lagi suka menolong sesama. Ya, ini di antara golongan yang terpilih yang Rasulullah khabarkan, orang yang diharamkan neraka dan ataupun neraka itu tidak mahu dengannya, maka ialah orang yang mana orang yang baik muamalahnya dan suka menolong sesama. Jadi itu di antara perkara yang pentinglah, ya, baik akhlak kita dan muamalah kita pun baik, dia akan menjadikan dakwah kita bertambah baik. Baik. Kemudian kita lihat dan Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya, ahlul jannati salasatun zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqun qalbun likulli dhi qurba wa muslimin wa afifun wa muta'affifun dhu iyal. Maksudnya, terdapat 3 golongan yang akan menjadi penghuni syurga. Hadis yang diriwayatkan Muslim ini, Rasulullah perincikan di antara golongan yang boleh mendapat syurga. Ya, yang layak untuk mendapat syurga, di antaranya penguasa yang berlaku adil, gemar bersedekah dan dikurniai taufik untuk kebaikan. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang suka bersedekah. Okey, ini kita kena faham elok-elok, ya. Pemimpin yang adil, yakni yang pernah berlaku pada 3 generasi yang terbaik dahulu, seperti Khulafa Ar-Rashidin, ya, dan juga seperti zaman Umar Abdul Aziz. Ini masyhur pemimpin yang dikatakan pemimpin yang mempunyai sifat pimpinan Rasulullah SAW. Ya, sehingga kan kita menyaksikan di antara zaman Saidina Ali, bagaimana dia menginfakkan harta dari Baitul Mal tu, ya, dia infak begitu dahsyat. Dia tidak mengizinkan orang miskin itu ada, ya, sampai bila habis dalam Baitul Mal tu, dia lakukan solat 2 rakaat dan memohon kepada Allah dan limpah ruah tu datang kembali. Ya, begitu keadaan Saidina Ali. Dan kita melihat Umar Abdul Aziz sampaikan, ya, kepimpinannya dia pernah berkata, jika keldai itu, ya, jatuh di hujung Baghdad, maksud perkampungan Baghdad tu keldai jatuh disebabkan masalah jalan raya, maka Umar Abdul Aziz akan bertanggungjawab di depan Allah. Dahsyat tu, ya, kalimah yang dahsyat. Dan jika burung-burung, sampai saya terbaca juga, jika burung-burung di dalam, maksudnya di atas bukit sana, mati kelaparan, maka Umar Abdul Aziz akan bertanggungjawab di depan Allah. Subhanallah, ini satu kalimah yang cukup dahsyat, cukup hebat dari seorang pemimpin di dalam sebuah negara Islam satu ketika dahulu. Contoh ada perempuan ni, dia pemimpin yang bukan pemimpin nak mengenyangkan dirinya, yang bersikap corruption, ya, na'udzubillah min zalik. Okey, yang kedua, seseorang yang penuh kasih sayang lagi lembut kepada setiap kerabat dan sesama Muslim. Ya, dia mempunyai sifat kasih sayang lagi lemah lembut kepada setiap kerabat dan sesama Muslim. Oleh kerana itu kita kena muncul sebagai seorang hamba ataupun orang yang baik akhlaknya sesama saudara mara kita. Tidak dinafikan di kalangan kita ada orang-orang tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, serta seseorang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, juga dari meminta-minta padahal mempunyai tanggungan yang harus dinafkahkan. Maksudnya seorang itu tidak bekerja ataupun mengambil wang haram untuk menanggung diri dia. Ya, ini di antara perkara yang menarik. Kerana apa? Bila dia tidak mengambil benda yang haram, maka dia jaga dirinya, kemuliaan dia, dan juga tidak meminta-minta. Ya, kerana sifat meminta-minta itu adalah sifat yang aib.
Jadi dia menjaga dirinya, tidak meminta-minta, maka ini di antara perkara yang penting yang boleh menyebabkan dia menjadi ahli syurga. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak yang mulia yang begini perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga, mengelakkan diri kita dari memakan benda yang haram. Apatah lagi kita makan benda haram, kita nak bagi anak bini kita makan benda-benda yang begitu. Nauzubillah min zalik. Jangan dibuat. Ya, jangan dibuat. Nauzubillah. Tak kiralah bentuk apa haram sekalipun, ya, kalau benda tu haram tetap haram. Apatah lagi kalau rasuah yang dilaknati, ya, kalau mencuri yang dilaknati, ya, atau ambil harta orang lain dengan cara yang tidak betul, itu dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita menyaksikan beberapa perkara dalam bab ini, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan. Okey, mari kita lihat. Setiap kali berbicara tentang sifat lemah lembut, kita akan langsung diingatkan dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa baginda seorang nabi yang sangat lemah lembut terhadap umatnya, bahkan terhadap seluruh umatnya, ya. Nabi yang bersikap lemah lembut ini terhadap umatnya, bahkan pada seluruh umat. Bila bicarakan umatnya, termasuklah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali tu, ya, ataupun zaman sahabat tu, mereka adalah orang yang mana mereka adalah umat Rasulullah juga, seperti mana kita ni. Okey. Kemudian pada suatu hari Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah hari yang lebih berat bagi engkau selain perang Uhud?" Baginda menjawab, "Sungguh dahulu aku sering mendapatkan laukan buruk dari kaummu, suku Quraisy. Namun yang paling buruk semua itu adalah waktu Bai'ah Aqabah, ketika aku mendakwah Abu Ibnu Abdi Yalila bin Abdul Kulal, tetapi dia menolaknya, kerana itulah aku pergi dengan diliputi kesedihan." Okey. Baik. Di sini kita melihat beberapa perkara akhlak yang Rasulullah ceritakan, di antaranya berkaitan apabila Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kedudukan kesedihan kamu di perang Uhud? Ya, ada tak lebih sedih dari perang Uhud? Ya, ini mengisyaratkan perang Uhud berlaku tragedi yang menyedihkan. Kerana apa? Kesedihan terutamanya bapa saudara dia Hamzah bin Abdul Muttalib itu mati. Ya, yang kedua, rakan yang paling rapat dengan dia, Mus'ab ibnu Umair, yang menjadi pembawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, menjadi duta yang pertama di Madinah pun mati dalam keadaan dia asalnya anak orang kaya, tetapi dikorbankan segala dirinya semata-mata kerana agama yang mulia ini. Okey. Kemudian kita saksikan kenapa berlakunya kekalahan di Uhud, sebenarnya kalah, ya, disebabkan golongan pemanah tu tidak mengikut, sebahagian mereka tidak mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, agama kita ni adalah agama wahyu yang mesti kita ikut arahan Allah dan Rasul. Dia tak boleh langgar. Tak boleh langgar satu bab, tak boleh nak cipta sendiri satu bab. Kalau kita langgar agama ini dan kita cipta sendiri agama ni, lagi beratlah. Ya. Agama ni dah bukan agama yang diwahyukan. Okey, baik. Jadi apabila kesilapan itu dah satu kesilapan, dan lepas tu diikuti dengan 300 munafikin yang tarik diri dalam siri peperangan tersebut. Menyedihkanlah. Asalnya 1000, jadi 700, 300 menarik diri, tinggal 700. Nak berlawan dengan 3000. Ya, jadi kita tahu peristiwa itu agak menggerunkan dan agak sukar. Kemudian diikuti dengan tertusuknya muka Rasulullah tu dengan besi, ya, terjatuhnya Rasulullah dan berbagai-bagai perkara yang berlaku pada ketika itu, dan ramai sahabat juga mati. Jadi ianya mendukacitakan. Diikuti dengan pula peristiwa, lalu Rasulullah mengatakan, okey, ada, yakni dia ceritakan salah satu pada hari Aqabah. Yakni hari Aqabah itu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para Al-Ansariyin yang nak membantu dia dalam siri dakwah di Madinah. Okey.
Maka dia mendakwahi seorang nama Ibnu Abdil Jalila bin Abdul Kulal, tetapi dia menolaknya. Ya, orang ini yang disayangi oleh Rasulullah, ya, pembesar Quraisy, tetapi pembesar ini tolak. Lalu dia menceritakan, beliau melanjutkan, aku baru tersedar dari kesedihanku ketika sudah sampai di Qarnul Sa'lib, yakni Qarnul Manazil. Jauh ni ya, Masya Allah. Seketika itu aku menengok ke atas, kulihat segumpal awan menaungiku. Setelah ku amati lagi, ternyata ada Jibril di sana. Lantas dia memanggil seraya berkata, sesungguhnya Allah mendengar celaan orang terhadapmu dan penolakan mereka yang atas dakwahmu. Sekarang Allah mengutuskan malaikat penjaga gunung kepadamu supaya kamu dapat menyuruhnya melakukan apa yang kamu ingini. Ya, subhanallah. Apabila kita menyaksikan dalam kisah ni, ya, subhanallah, apabila dakwah Rasulullah telah selesai kepada lelaki ini tapi ditolak, maka Rasulullah sedih sangat-sangat. Dia berjalan. Ya, dia berjalan sampai ke Qarnul Manazil. Jauh tu. Ya, kami bawa balik di Qarnul Manazil pada waktu kat Mekah tu. Buat 80 kilometer perjalanan. 90. Jauh. Jadi kita menyaksikan Rasulullah SAW berduka cita dalam keadaan tu, ya. Dia berjalan, tak sedar keadaan dia. Okey, kemudian sewaktu dia berjalan, dia menyaksikan di atas langit tu awan mengikutinya dan didapati Jibril. Dan waktu itu dia mendengar Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutuskan malaikat penjaga gunung untuk menghentak membuat apa saja, ya, yang Rasulullah arahkan, ya. Jadi kalau Rasulullah kata nak hentakkan golongan di situ, maka dia boleh buat. Tapi kemudian malaikat penjaga gunung mengucapkan salam kepadanya seraya berkata, wahai Muhammad, katakanlah apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin kutimpakan dua gunung ini kepada mereka. Mendengar tawaran itu, Rasulullah menjawab, jangan lakukan. Aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka hamba-hamba yang beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu pun. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti Rasulullah SAW masih lagi dengan sifat yang lembut. Dia tak mahu, ya, kaum itu, walaupun kaum itu telah melukai dia, menyakiti dia, masih lagi dia tidak mahu supaya apa nama malaikat itu menghentak atau menghancurkan. Kalau kita degil, ya, okey, kau orang akan tengok siapa yang power, kan. Itu kita. Tetapi alhamdulillah Rasulullah tidak begitu. Demikianlah kelembutan Nabi kita, sikap belas kasihan tersebut ditunjukkan kepada kaum yang jelas-jelas menyakiti dan menentang dakwah beliau sedemikian rupa. Dan benar anak keturunan mereka masuk Islam dan mengamalkan secara benar, kita mengetahui kelembutan beliau kepada seorang lelaki Badui yang kencing dalam masjid. Ya, okey. Ini juga di antara ditunjukkan tentang kelembutan baginda. Selain daripada kisah yang berlaku di Qarnul Manazil ataupun di Taif tu, maka kita menyaksikan juga satu kisah apabila seorang Badui itu dia kencing kat Masjid Nabawi. Ni masjid ni yang saya duduk sekarang ni. Tapi di zaman dahulu masjid tidaklah berlantaikan dengan tile yang begini dan tidaklah bertiangkan macam di belakang tiang ni disalutkan dengan mamar, tetapi zaman dahulu hanya tiangnya batang pohon tamar dan atapnya tanah yang atapnya yang dilampirkan dengan daun pokok kurma. Jadi si Badui ni dia datang. Badui ialah apa nama, Arab, orang asli di tanah Arab. Ya, nomad, kaum nomad. Yang mana dia datang, dia nak jumpa Rasulullah tapi dia buat perangai, dia masuk bilik air, dia masuk masjid, dia pergi kencing dalam masjid. Ya, pergi ke bucu-bucu masjid tu dia kencing. Sedangkan masjid bagi kita adalah tempat yang mulia. Bagi sahabat pun tempat yang mulia. Lalu waktu tu Rasulullah pun ada. Apabila dia melakukan, okey, apabila dia melakukan perbuatan yang begitu, maka sahabat pun marahlah. Kenapa? Kenapa kamu buat macam tu?
Ya, kencing merata dalam masjid. Semua nak pukul dia. Waktu tu Rasulullah ada kata, jangan, biarkan. Ya, biarkan. Lepas tu, ya, barulah bila dia dah selesai, habis, barulah dihentikan. Ya, dia kata, diarahkan para sahabat, ya, ambil air, jiruskan tempat dikencing. Ya, jiruskan, lalu terus dia berjumpa dengan Badui itu. Dikatakan sesungguhnya masjid ini adalah tempat mulia yang mana tempat mengabdikan diri kepada Allah dan tidak boleh untuk membuang benda-benda yang tak baik begini. Sampai bayangkan pada permulaan orang Badui itu dah rasa takut pasal sahabat dah mula marah. Kalaulah sahabat pukul dia ataupun tarik dia, agak-agak apa yang berlaku. Habis kencing tu dipancutnya macam bomba pancut air. Dia kena semua. Habis bertambah najis lah. Tetapi dengan akhlak yang mulia Rasulullah yang bijak waktu tu, terus dia tahan, akhirnya kencing itu disettlekan dan lepas tu dijiruskan, selesai masalah. Oleh kerana tu, sebagai seorang pemimpin, orang yang menjaga, ya, dia kena cerdik dalam tu bertindak sebaik yang mungkin. Baik. Jadi, disebabkan Rasulullah punya akhlak begitu sampai orang Badui itu mengatakan, ya Allah rahmati aku dan Rasulullah dan jangan kau rahmati orang yang lain. Rasulullah tersenyum. Ya, Rasulullah kata jangan sekat rahmat itu kepada orang yang lain. Ya, doakan untuk semua sekali. Kerana rahmat Allah itu luas. Okey, baik. Kemudian, Abu Hurairah menceritakan bahawa pada suatu hari, ini kisah dia, seorang Arab Badui di dalam kencing dalam masjid, para sahabat yang melihatnya langsung marah dan hampir memukulinya. Akan tetapi Rasulullah mencegah mereka seraya bersabda, biarkanlah lelaki itu menyelesaikan kencingnya, lalu siramkanlah air kencingnya dengan sumber air. Sesungguhnya kalian diutuskan untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Okey? Ini kerana orang Badui itu tak reti. Dia tak tahu. Tapi kalau orang tu reti, tak reti bahasa, orang kata. Dia tak reti, bukan tak reti tak tahu, tetapi tak reti bahasa, maka hukum dia lain. Ya, itu memang kalau ikut rotannya lah. Okey, baik. Kemudian Rasulullah SAW adalah, perhatikan kelembutan hati Rasulullah kepada salah seorang ibu. Mengikut Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda ketika sedang mengimami solat, aku ingin memanjangkannya, namun tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Maka aku meringankan solatku sebab aku rasa gelisah sang ibu itu akibat tangisan anaknya itu. Ini di antara perkara yang menarik, bagaimana Rasulullah SAW membenarkan dibawa anak-anak kecil. Ya, zaman sekarang kalau kita bawa anak kecil bising dalam masjid tu, dia yang mak dia kena marah. Kenapa bawa budak kecil ke dalam ni? Menangis. Tak boleh orang nak solat. Amboi, lebih khusyuk daripada para sahabat. Ya, macamlah khusyuk sangat. Subhanallah. Dia marahnya. Pasal saya mendengar benda-benda yang begini. Ya, budak-budak datang solat masjid pun kena marah. Tak boleh ni, gini. Ya, subhanallah, itu saya saksikan depan mata. Ya, subhanallah. Kenapa jadi begitu? Sedangkan bila kita, ya, buat begitu, tuan-tuan dan perempuan yang marah tu orang tua. Kamu ingat orang tua tu ingat dia boleh hidup lama ke? Tak lama dia akan mati. Siapa yang nak menghunikan masjid lepas tu? Anak dia pun belum tentu datang ke masjid. Tiba-tiba dia nak marah budak-budak tu. Cuba psycho sikit dan cuba pandai sikit. Kreatifkan. Acara-acara masjid begitu banyak. Duit masjid banyak boleh digunakan untuk kreatifkan anak-anak ini. Tetapi kenapa duit itu tidak digunakan ataupun digunakan di antara yang bermanfaat, alhamdulillah, tapi kita nampak tidak bermanfaat kadang-kadang. Saya tak nampak beberapa perkara, misalnya nak menjadikan masjid itu cantik dengan ukiran-ukiran. Itu bukan kaedah yang dibenarkan syarak. Sampai nak ditambahkan dengan nilai yang beribu itu, nak tukarkan hanya sekadar ukiran-ukiran. Itu bukan cara kita. Tuan-tuan dan perempuan, berbahaya dalam bab-bab yang begini. Berbahaya. Oleh kerana itu kita minta lindung daripada kejahatan yang begini. Ambil duit tu, kreatifkan. Kreatifkan diri kita, kreatif para masjid, kreatifkan. Apa juga acara. Bukan semestinya acara itu berbentuk ceramah kepada budak-budak. Buat acara yang kreatif yang boleh melekatkan hati mereka kepada masjid. Apa masalahnya?
Ya, subhanallah. Seorang ibu bagi tahu, menangis. Dia kata, anak yang menangis, dia kata saya kena halau dan kena marah disebabkan anak saya menangis. Sedangkan kita menyaksikan Rasulullah SAW mempercepatkan solat dia agar anak-anak itu dapat bersama dia. Dan begitu juga kena kreatif. Seorang ibu kena kreatif. Atau seorang jemaah kena kreatif. Ya, masjid. Apatah lagi jika masjid tu dalam keadaan budak-budak bising, kenapa tidak letakkan selang-seli? Itu masalah pemikiran kita, ya. Pemikiran kita bermasalah. Ya. Oh, budak tu tak sunat. Apa masalah tak sunat? Ya. Na'udzubillah. Ini di antara masalah masjid-masjid yang tidak kreatif dalam bab-bab yang begini. Dia kreatif sibuk yang lain dia banyak. Ya. Dia bangga dengan jumlah kutipan yang banyak, lepas tu tidak digunakan seperti mana yang seharusnya. Sayang, ya, sayang. Sayang. Kalau tidak, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu gelisah. Ya, disebabkan sang ibu tu, dia dapat rasakan betapa ibu tu, dia rasa risau, gelisah, ya, anaknya dalam keadaan menangis tu. Rasulullah adalah sosok seorang kesatria yang amat lembut dalam memperlakukan kaum wanita. Satu hari beliau berkata kepada Ajaz Shah, sahabat memacu unta-unta yang membawa Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi. Ya, Irfiq ya Anjashah, wahai haka bil kawarir. Maksudnya, wahai Anjashah, celaka, dia guna celaka ni kasar, ya, tapi sebenarnya bukanlah maksud begitu. Ya, bersikaplah yang lemah lembut, berhati-hati ketika membawa gelas-gelas kaca. Ya, subhanallah. Perumpamaan Rasulullah menceritakan tentang Ummul Mukminin ini ataupun wanita-wanita ini seperti gelas-gelas kaca. Maka berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Lepas tu Anjasya, kita tahu naik kenderaan. Itu pasal walaupun kita naik kenderaan kereta ke motor ke, bila bawa isteri, janganlah naik motor tu pacak. Ya, naik motor tu rentap, apa bumper tu habis kita lalu. Ya, naik kereta pun serupa juga. Janganlah kita buat benda yang tak senonoh begitu. Ya, kena berhati-hati. Dengar Rasulullah sendiri menasihatkan kepada pembawa tu supaya berhati-hati, kerana yang kamu bawa ni seorang wanita, diumpamakan seperti kaca. Bila bawa kaca, kena berhati-hati. Kalau silap, dia akan pecah. Itu maksud dia. Ya. Jadi, Masya Allah. Ya, begitu sekali. Kemudian, gelas-gelas kaca yang dimaksud dalam hadis ini ialah kaum wanita yang lemah. Bahkan setelah Islam berjaya, Nabi SAW tetap bersikap lemah lembut terhadap non-Muslim. Meskipun mereka terus bersikap buruk kepada baginda. Aisyah menyatakan bahawa orang Yahudi mendatangkan Rasulullah SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum, yang saya ceritakan. Semoga kebinasaan menimpa kalian. Aisyah pun membalasnya. Begitu juga atas kalian, sungguhnya mudah-mudahan Allah melaknati serta murkai kalian. Mendengar perkara tersebut, lalu Rasulullah mengatakan, mahlan ya Aisyah, alaiki birifqi wa iyyaka wa unuf wal fuh. Tenang wahai Aisyah, hendaklah kamu bersikap lembut, janganlah bersikap kasar, dan jauhkanlah ucapan kotor. Ya, nampak tak? Begitu sekali Rasulullah SAW menegur Aisyah. Sedangkan kita tahu Aisyah itu, ya, dah membela Rasulullah, tetapi cara membela, ucapan dan perkataan itu mestilah berhati-hati supaya tidak berkata perkataan yang tidak baik. Ya, oleh kerana itu kita marah pun kena beradab-adab. Terutamanya saya menasihatkan kepada ibu dan bapa yang mana mempunyai anak tu, perkataan waktu marah tu kena jaga. Jangan keluar bodoh kamu, bahlul, apa lagi, monyet, kera, jin, syaitan, semua keluar. Itu bukan adab kita. Itu bukan seorang ibu bapa yang profesional dalam membimbing anak-anak. Kalau sampai dah memaki-maki macam itu. Ingat ya, ibu bapa, bagi mereka-mereka apatah lagi yang masih bujang, yang akan berkahwin, itu akhlak yang mulia. Sikap kita. Kerana seorang ibu dan bapa itu, doa pada mulutnya agak masin, kata orang. Kerana apa perkataan dia itu takut menjadi doa. Ya, kita takut dalam bab-bab yang begitu. Ya. Hatta bila kita menyaksikan perkara yang begitu, hatta Rasulullah, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, katalah perkataan yang baik-baik.
Allah akan islahkan diri kita dan akan ampunkan dosa kita. Jadi bila kita berkata perkataan yang baik itu, Allah akan islahkan, Allah akan memperbaiki akhlak kita dan Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dan beliau membalas, apakah kamu tidak mendengarnya apa yang aku katakan? Lalu aku telah menjawab ucapan salam mereka. Atas mereka akan dikabulkan, sedangkan doa mereka atas aku tidak akan dikabulkan. Maka inilah menunjukkan gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita bagaimana akhlak-akhlak ini perlu diadakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita tidak ada gangguan, bahkan nampak polis ada 4-5 orang ya di sisi saya ni kalau kita nampak ya. Mereka tak menghalang dan alhamdulillah ini agak menarik lah bagi saya. Tapi ceramah online je lah. Tapi ceramah ramai-ramai tidak boleh kita lakukan dalam ni, kita lakukan di luar. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Dan saya tidak memutuskan perkataan ini, melainkan saya mendoakan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah akan sampai ke bumi Mekah dan Madinah ini, terutamanya dalam urusan haji dan umrah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita semua. Allah jadikan kita sebagai orang yang membela agama dan beramal dengan agama ini dan dimasukkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam bissawab. Saya berhenti di sini dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.